rohani. Rohani ni apa? Allah Ta'ala turunkan kita agama, Allah Ta'ala turunkan kita wahyu, Allah Ta'ala turunkan kita roh-roh yang baik supaya kita jadi manusia yang baik seperti Ji dan Hani. Kan? Amin. Dan insya-Allah sebagai intelektual, kita ada IQ, kita boleh beza yang mana buruk yang mana baik, kita boleh pergi sambung belajar sampai peringkat yang kita nak dan jadi istimewa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tu nak cakap kuch hota hai. Ya, Tomira Namkia. Sesuatu ada rasa. Ya, sesuatu ada rasa. Dan adakah seseorang itu sebenarnya dia sedar bahawa dia memiliki keistimewaan ataupun perlu ada orang lain bagi tahu engkau sebenarnya istimewa, special sebenarnya kan, istimewa. Jadi dua-dua Hani. Hani dan Ji, dua-dua perlu ada. Maknanya manusia tersebut perlu sedar tentang bakat yang dia ada. Perlu sedar dengan potensi yang dia ada, apa yang Allah Ta'ala beri. Nak tahu bagaimana, kena tanya orang yang rapat, kena tanya orang yang jujur dengan dia, bukan yang nak membodek. Kau boleh ni jadi penyanyi padahal suara pecah kan, belum nyanyi suara pecah. Jadi dia akan gagal dalam bidang nyanyian. Sebab tu tanya kepada juara bintang RTM kita. Tadi kita ada Fitri, kita ada juara dan geng-geng yang juara. Alhamdulillah dia ada kenal bakat dan dia tahu hidup dengan bakat dia. Dan dia orang istimewa kan. Dan ramai hari ni yang tengok pun orang yang istimewa. Sebab kalau tak istimewa, Allah Ta'ala tak lorongkan. Kita duduk depan TV hari ni, kongsi ilmu, kongsi pengalaman, kongsi kemahiran, dan kita boleh jadi lebih baik daripada hari ini. Sebab tu saya nak simpulkan, kita perlu tahu tentang diri kita dulu. Apa kekuatan kita, bagaimana nak hidup dengan kekuatan, bagaimana nak hidup dengan kelemahan. Ada orang, Ji dan Hani, tak boleh hidup dengan kelemahan yang dia ada. Dia rasa gundah gulana, rasa rendah diri, rasa nak jadi orang lain, rasa nak mati kan, na'udzubillah. Sebab tu kadang-kadang ada yang kita sebut sebagai tenaga mati. Sebab apa? Sebab dia tak boleh bagi tahu diri dia tentang kebaikan, bakat istimewa yang dia ada. Yang kedua, perlu tanya orang. Sebab tu kita perlu bercampur dengan orang baik-baik, perlu minta ilmu dengan orang-orang yang selalu berkongsi dengan kita. Macam saya sendiri, saya selalu tanya orang, apa tips kejayaan, bagaimana nak terus berjaya, bagaimana nak disukai orang. Dan alhamdulillah pendekatan tersebut dilihat hidup, tumbuh dan jujur. Kerana apa? Kita manusia. Kita tak boleh lari daripada hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Allah. Manusia yang berjaya, manusia yang boleh jaga hubungan dengan manusia serta boleh jaga hubungan dengan Allah. Dan bila jaga hubungan dengan manusia, Allah Ta'ala akan lorongkan dia. Allah Ta'ala akan jaga dia. Allah Ta'ala akan beri rahmat dan kasih sayang kepada manusia tersebut. Tanya kawan dan tanya diri sendiri. InsyaAllah anda boleh berjaya. Itu dia. Dan dalam usaha ke arah itu, untuk kita melahirkan sesuatu yang positif dalam diri kita, untuk kita mengembangkan lagi keistimewaan yang kita ada, apa yang perlu kita lakukan? Langkah yang pertama. Langkah pertama, bangun pagi. Bangun pagi, gosok gigi kan. Dah lama kita nyanyi lagu tu. Bangun pagi. Orang yang berjaya ni, saudara-saudari, dia bangun dengan rasa teruja, rasa spesifik, rasa ada tenaga nak buat lebih baik daripada sebelumnya. Sebab tu ayah saya pesan kata apa? Hari ni anggap seolah-olah kamu baru bermula. Terima kasih bapa kan. Ayah selalu pesan, dalam kerja, dalam belajar, dalam berniaga, dalam berdakwah, dalam hidup suami isteri, kita perlu rasa hari ini hari baru dan bangun dengan matlamat yang jelas. Pertama. Yang kedua, kita perlu rangsang. Rangsang maksudnya kita perlu hidupkan, kita perlu bina, kita perlu angkat bakat istimewa yang kita ada. Ketika apa? Ketika memandu. Ketika apa? Ketika jogging. Ketika apa? Ketika buat kerja dalam waktu seharian. Sebab tu bila kita buat kerja, otak kita jalan. Kita akan ada tingkah laku yang baik. Kita akan ada tenaga yang tinggi. Kita akan ada rupa yang cantik. Mana mungkin orang yang buat kerja rasa susah hati? Tidak. Kerana orang yang buat kerja, dia akan lupa dan lena seketika dengan aktiviti dia. Ada hutang pun dia boleh kata, hutang boleh dibayar. Surat datang pun tak apa, kita simpan surat tu. Polis datang, cakap baik-baik dengan polis, tak ada masalah. Ambil saman, minta kurang, tak ada masalah kan. Dan yang ketiga, tulis dan catat aktiviti serta apa yang kita tempuh setiap hari. InsyaAllah akan ada perbezaan, akan ada satu peristiwa pahit mencengkam jiwa. Peristiwa pahit mencengkam jiwa yang kadang-kadang tak semua orang lalui. Contohnya saya, bagaimana saya tembus di media atas sebab mesra. Kalau tak ada orang tahu saya ni boleh berkongsi ilmu, boleh berkongsi pengalaman, boleh bercakap tentang ilmu dan pendidikan. Alhamdulillah. Dengan saya mencatat, dengan saya peka, bukan peka dengan keadaan sekeliling, saya dapat rezeki yang murah, saya diterima. Dan ini tips untuk anda semua yang mendengar pada hari ini. Bangun pagi dengan rasa gembira,
rangsang aktiviti seharian supaya kenal bakat dan istimewa serta tulis dan peka dengan keadaan sekeliling. Ya. Oh, itu Tiga dia. cara, tiga. Tiga Kan, cara. Cik Zudi kalau bercakap kan mesti ada baik-baik lirik. Ya. Mesti pahit mencengkam jiwa. Aduh, Main. macam drama. Ada lagi. Ada lagi? macam Nanti. Dan adakah kita sebenarnya boleh memiliki sesuatu keistimewaan yang dimiliki oleh orang lain? Ataupun semacam tadilah kata kita nak menyanyi ni tapi suara pecah. Jadi adakah kita mampu boleh memiliki keistimewaan yang ada pada orang lain tu? Okey, kalau masuk pertandingan menyanyi kali pertama gagal, masuklah kali kedua. Kalau 200 kali gagal, belajarlah tulis lirik. Maksudnya memang tak sesuai untuk kita keluar dalam bidang nyanyian ni. Kita hanya boleh tulis lirik sebab kadang-kadang bakat orang berbeza. Ada orang mungkin petah berkata-kata tetapi buat karangan tak boleh. Jelas. Spesifik dia hanya tulis hari ni 9 bulan, hari ni hari Isnin, tak boleh dikembangkan. Tetapi orang yang kadang-kadang bagus dalam penulisan, dia ada rasa kurang dan rasa rendah bila bercakap dengan audien. Ini biasa berlaku. Dan kita boleh belajar sebenarnya. Bila kita nak belajar, kita perlu tahulah mana yang kurang, mana yang lebih. Contohnya saya, kalau saya kurang dalam bidang penulisan, saya perlu hadir kelas-kelas penulisan. Saya perlu belajar dengan orang yang jiwang-jiwang, orang yang boleh puitis. Pohon cintaku, puitis lah kan. Dia boleh berkata-kata, dia boleh bermain dengan perasaan. Kita mungkin boleh menyanyi, kita boleh bercakap dah sahaja. Tetapi bila penulisan lemah, dia boleh dipelajari. Dengan syarat kita tahu kurang kita kat mana, lebih kita kat mana. Dan kita polish up dekat lebih lah. Sebab kalau kita nak hidup dengan kekurangan, kita nak perbaiki kekurangan, perlu ambil masa yang lama. Tetapi kalau kita tumpu pada kelebihan, kita tumpu kepada bakat yang kita ada, kita tumpu kepada niche, perbezaan kualiti yang kita ada, insya-Allah kita akan jadi berbeza dan boleh jadi lebih baik daripada sebelumnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan satu Encik Zudi, bagaimana Encik Zudi melihat ada orang tu dia tahu dia ada keistimewaan tapi dia tidak menjaga, memberi perhatian kepada keistimewaan yang dia miliki. Seolah-olah mungkin dengan faktor-faktor luaran yang lain yang mengganggu-gugat akan keistimewaan sehingga kan faktor keistimewaan itu hilang dalam diri dia. Betul. Sedangkan dia mempunyai potensi ke arah itu. Betul. Ini faktor sikap. Sikap apa? Sikap culas. Sikap apa? Sikap memandang rendah. Sikap apa? Sikap ambil mudah. Sikap apa? Sikap last minute. Ini tak elok dan saya ingatkan diri saya juga. Kerana apa? Manusia ini kita sebut sebagai fitrah. Ma min maulidin yuladu alal fitrah. Manusia ini putih, suci, bersih. Apa yang mengotorkan manusia adalah persekitaran. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada pemain bola yang power, ada artis yang berjaya, ada individu-individu yang kaya raya. Tetapi jatuh dan gagal dalam hidup kerana apa? Faktor persekitaran. Ada duit lebih, bini lebih. Ada duit lebih, kereta banyak. Ada duit lebih, makan sesuka hati. Ini salah dan kita perlu urus keadaan ini. Saya nak bagi tahu sikap manusia memang ada. Dalam diri manusia ini ada seketul daging. Kalau baik daging tu, baiklah manusia tersebut. Apa daging tu? Hati. Sebab tu hati kena baik. Saya pujilah Ji dan Hani walaupun setiap hari muncul dalam TV tetapi setiap hari masih mengekalkan tenaga dan belajar daripada sebelumnya. Ini yang perlu kita ikut dan saya nak ingatkan diri saya juga. Mari kita jaga persekitaran, mari kita jaga diri kita dan hidup sesuai dengan persekitaran. Kenapa? Kalau kita boleh sesuaikan diri dan persekitaran, insya-Allah kita akan dapat satu paduan antara jaya dunia dan jaya akhirat. Baik, di hujung-hujung bicara motivasi kita ni, apa agaknya tip dan juga panduan yang terbaik untuk diberikan kepada seluruh halayak penonton kita pagi ini yang mencari sesuatu yang istimewa dalam diri dan juga menguatkan lagi, menjitukan lagi keistimewaan yang dimiliki. Yang pertama saya nak sebut sayang diri. Yang kedua saya nak sebut buat kerja. Yang ketiga belajar benda baru. Sayang diri, kalau tak sayang diri tak ada orang yang akan sayang diri kita. Kita perlu sayang diri kita dulu baru kita boleh sayang orang lain. Yang kedua sibukkan diri dengan aktiviti. Nescaya masalah akan terlerai. Masalah boleh diuruskan dan kita boleh hidup seperti manusia yang lain. Hidup memang ada masalah. Hidup memang diuji. Sedangkan cuaca pun berubah. Siang, malam, pagi, petang, subuh, senja. Dan yang ketiga belajar benda baru. Kerana perjalanan ini terlalu jauh, kita baru bermula dan hidup ini adalah satu permainan sebenarnya. Siapa pemainnya? Anda. Ingat Allah, jaga diri, kenal persekitaran, anda akan berjaya insya-Allah. Ada komen balas pada rakan kita? Salah satunya saya baca Rooney Maldud katanya kasih sayang sesuatu yang istimewa bagi saya dan sangat saya miliki buat selamanya ialah dikelilingi oleh orang-orang yang sangat menyayangiku. Kasih sayang menjamin kebahagiaan abadi. Itu dia kata daripada Rooney Maldud. Jadi kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Cik Zudi Zakaria. Apa tadi?
Terima kasih ATM. Ya. Sama-sama Cik Zudi. Sama-sama. Ya, sampai kita bertemu lagi pada minggu depan. Pastinya ada lagi tajuk yang menarik yang akan diangkat dalam segmen motivasi untuk minggu hadapan sesi kita. Jadi sama-sama kita bangkitkan motivasi kita, dan antara satu yang menjadi inspirasi pada kita adalah apabila kita pergi ke satu lokasi yang menaikkan aura dan juga semangat kita. Orang kata bunga-bungaan ni boleh menaikkan lagi aura kita. Jadi apa kata kita pergi ke sana, saya tak sebab pergi, G sebab pergi. Jadi kita tengok apa yang berlangsung rangkuman sempena dengan Floria Putrajaya 2012. Ya, kau nak sambung nyanyi tadi? Tak Sekadar menghayati lirik lagu tersebut ya, dan perkataan kosong yang dia ulang-ulang ya, jika nilai sesuatu itu kosong, bermakna tiada nilai di situ. Tiada nilai, tapi bila sebab kosong ni dah ingat bulan puasa ke, perut kosong, Perut menahan kosong. lapar kan. Kita pun belum sarapan lagi je. Memang kosong lah kan. Memang perut kosong. Tapi selain daripada perut kosong, ya, dari sepanjang bulan Ramadan ya, oleh kerana kita menunaikan ibadat puasa, ya, tetapi banyak lagi pengisian-pengisian lain yang boleh mengisi diri kita secara rohaniah. Memang betul. Kalau tadi saya sebut, biasanya kalau bulan puasa je, biasanya kita ni kan dah terbiasa sangat ingat pesta untuk makan minum. Itulah masanya untuk kita orang kata menjamu selera, beli seboleh mungkin apa saja yang ada di bazar Ramadan. Pesta berbuka puasa ya. Pilih saja menu apa yang nak ya, malah kita boleh berbuka puasa di merata tempat. Ya. Tapi kita nak cuba latih diri kita lah ya. Kalau kita mungkin belum biasa, bagi yang dah biasa orang kata apa, mengisi masa ya sepanjang bulan Ramadan ini dengan ibadat, itu alhamdulillah ya. Tapi bagi yang mungkin nak biasakan diri pun alhamdulillah, kerana ada keinginan ke arah kebaikan tersebut. Jadi sama-sama kita berkongsi pendapat ya. Kita cambahkan minda kita ya tentang ibadat kita, tentang bulan Ramadan ini yang boleh kita lihat sebagai ruang untuk kita mempertingkatkan amal ibadah kita. Ya, kita tampal kelompangan untuk pesta makan-makan tu kita tukar, kita tampal dengan pesta ibadat sempena bulan Ramadan. Seperti biasalah, kita bersama dengan Encik Muhammad Zuhdi Zakaria, kaunselor profesional Lembaga Kaunselor Malaysia. Assalamualaikum, selamat datang, selamat pagi. Salam, terima kasih RTM. Ya, Ya, sama-sama. Baik, jadi persediaan menjelang Ramadan, insya-Allah kita akan sambut bulan hujung minggu ni. Betul? Baik, pertama sekali terima kasih kepada G dan Hazri serta peminat setia Nadi Seri Pagi Selamat Pagi Satu Malaysia. InsyaAllah kita akan berpuasa pada Sabtu 21 hari bulan 7 2012. Hari ini 16 hari bulan 7 2012 bersamaan 26 Syakban 1433 Hijrah. Ini merupakan pesta. Tapi bukan pesta yang macam lagu bercanda di pas. Bukan. Ini pesta ibadah. Kenapa pada bulan ini kita jangkakan dalam bulan Ramadan kita akan meraihkan dua peristiwa besar. Yang pertama, turunnya Al-Quran dan penantian malam Lailatul Qadar. Apa menarik turunnya Al-Quran ini? Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada kita. Jadi sebagai orang yang berjaya, orang yang tengok ni orang yang berjaya lah, orang baik-baik. Mak Gian tak tengok TV cerita-cerita begini. Orang-orang yang baik yang tengok. Sebab apa? Dalam Al-Quran Allah Taala dah beri petunjuk kepada kita. Petunjuk apa? Tanggungjawab. Sebab tu lau anzalna hazal Qur'ana ala jabalin ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Sekiranya Al-Quran ini aku turunkan di atas gunung, maka gunung itu akan terpecah. Hebatnya kekuasaan yang Allah Ta'ala nak tunjukkan. Sebenarnya bukannya Al-Quran itu yang buat gunung pecah, tetapi tanggungjawab. Gunung pun tak boleh nak pikul. Siapa yang pikul? Manusia. Sebab tu kita akan meraihkan turunnya Al-Quran dan Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar ni kita sebut apa? Malam yang paling baik, lebih baik daripada 1000 malam. 1000 tahun kita belum tentu boleh jumpa Lailatul Qadar. Jadi nak berpesta ni, G dan Hazri, kita akan buat apa? Kita akan bersedia. Bersedia sebelum, semasa dan selepas. Alhamdulillah semalam saya dapat bersama-sama dengan komuniti bergotong royong membersihkan lalang, sampah-sampah dan sebagainya, kerana kita nak menyambut pesta, nak menyambut perayaan untuk beribadat. Sebab bulan ni lah bulan yang paling baik untuk kita jadi sihat, untuk jadi sejahtera serta dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Itu yang sebelumnya. Bagaimana semasa
bulan Ramadan itu sendiri? Ya, semasa bulan Ramadan kita boleh jaga aspek empat aspek kita boleh jaga. Jasmani, emosi, Hezri, rohani dan intelek. Jasmani ni apa Hezri dan Ji? Jasmani kita boleh jaga usus kita. Setahun usus kita bertugas, setahun perut kita bekerja. Ya. Inilah 1 bulan untuk kita overhaul, untuk kita bersihkan. Kerana apa? Nabi dah sebut asal penyakit daripada usus. Jadi Ji dan Hezri, kalau usus kita sihat, usus kita baik, kita akan jadi orang yang aktif serta berjaya dalam bulan Ramadan. Kerana apa? Usus kita ni tingginya 6 kali kita. Panjangnya 22 kaki. Jadi itu dari aspek jasmani. Aspek emosi pula, kita boleh belajar maafkan orang. Sebab tu kalau bulan puasa kita nak marah ni susah. Tahan, sabar. Tahan kadang-kadang kita tengok muka darah tinggi dah naik kan, tapi kita tahu bulan puasa tak boleh marah. Kalau marah kena jual lah, itu Piramli kata kan. Tetapi kita akan belajar maafkan orang. Dan apa doa yang baik? Guru saya kata apa? Ampunkan dosa umat Islam, tunaikan hajat mereka, angkat martabat mereka. Jadi betul, bulan puasa ni ramai orang kata gangster-gangster kan, dia akan insaf. Kalau gangster insaf lah, orang baik-baik lagi baik. Kan? Dan yang ketiga saya nak sebut rohani. Waktu ini kita nak belajar disiplin. Anak-anak nak bangun subuh, anak-anak nak sedia sahur, anak-anak nak pergi sekolah awal, bapa anak nak menempuh jam awal, mak anak nak jadi profesional kan. Jadi ini adalah satu latihan untuk kita mendidik rohani kita supaya jadi orang yang sejahtera. Dan yang terakhir adalah intelek. Kurang iman, jadi orang ada iman. Orang dah ada iman, tambah iman lagi. Nescaya kita akan rasa hidup ini berjalan dan nikmat dalam beribadah. Ada juga orang yang mengatakan bahawa perkataan pesta, pesta ibadat tu tak berapa kena, tak berapa sesuai. Jadi, apa pendapat Zudi sendiri tentang penghayatan ibadat dan amalan kita yang dipelipat kali gandakan dalam sepanjang bulan Ramadan ini, dan dalam bentuk pesta, dalam bentuk amalan kita tu? Mengapa pesta itu satu tarikan sebenarnya? Sunnatullah itu memang ada. Maksudnya kalau kita buat tajuk yang biasa-biasa, orang tak suka. Tapi bila saya tanya dan kita bincang sama-sama, pesta ibadah, oh benda baru kan, pesta ibadah. Tetapi perlu diingat, pesta yang bagaimana? Dan saya nak bagi tahu, Hezri atau Ji ni, kalau kita ajak pergi pesta dengan ajak pergi majlis yang bukan pesta, mana yang you nak pergi kan? Itu pertama, manusia suka kepada benda baru dan suka kepada keriangan. Nabi juga berpesta, Nabi juga ada perayaan-perayaan dia. Nabi juga kita sebut sebagai apa? Kalau ikut sunnah Nabi, kita meraihkan Maulid Nabi. Kita ada berzanji, kita ada selawat dan pesta-pesta yang dibenarkan dalam Islam. Tak ada masalah, sebab tu kita nak promote, kita nak bawa Islam yang mudah, kita nak bawa Islam yang syumul, kita nak bawa Islam yang seronok. Kita tak nak dilihat Islam sebagai kolot, sempit dan berperang. Tidak. Dalam Islam pun ada pesta-pestanya. Pesta ibadah contohnya apa? Kita start dengan nak sahur. Biasanya nak sahur saudara-saudari serta rakan-rakan yang ada kat rumah, kita buat apa? Kita akan membersihkan dapur, membersihkan rumah. Itu sudah satu perayaan dah. Persediaan sebelum perayaan. Kerana pesta ini bermula 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Dan berterusan pula kalau Syawal, berterusan pula kalau puasa 6. Sebab tu pestanya memang seronok. Jadi bila kita sebut lepas dah siap nak sahur, kita akan berpuasa. Dalam berpuasa kita berehat sebentar. Biasa ada meeting pukul 10. Ini profesional ramai yang tengok, alhamdulillah. Yang profesional rumah pun ramai. Suri rumah profesional, suri rumah profesional. Dia akan semayang duha. InsyaAllah kita ambil peluang kali ni. Sebab kita nak makan minum pagi tak ada. Jadi ambillah semayang duha 3 minit, 5 minit dan baca maksurat. Maksurat nak baca tak lama, 5 minit saja. Okey, 10 minit. Selepas tu kita sambung lagi zuhur. Zuhur, sebelum zuhur tak ada makan tengah hari. Jadi apa yang kita nak makan? Kita berehat, kita kailullah. Kita ambil sunnah Nabi tu, tidur sebentar 10 hingga 15 minit sebelum zuhur. Dan selepas tu zuhur ada pula tadarus. Kan pesta tak habis, kan? Tadarus sampai asar. Nak asar pula kita boleh tengok program-program yang RTM sediakan. Program-program berbentuk infotainment. Pendidikan secara hiburan. Dan kita buka. Lepas buka kita tarawih. Lepas tarawih itulah kitaran semasa 30 hari yang kita sebut sebagai pesta ibadah. Apa itu pesta? Kenapa pesta? Ini untuk tarikan kepada golongan muda, golongan tua serta manusia yang sejahtera. Kerana manusia tak boleh lari dari pesta. Itulah dia. Okay, bila kita sebut pasal pesta ibadat, umumnya kita akan fokuskan untuk bulan Ramadan sahaja. Bagaimana untuk kita teruskan pesta seumpama ini untuk hari-hari seterusnya, bulan-bulan seterusnya?
Ini adalah permulaan. Kita nak kekalkan momentum daripada bulan 7 2012 sehingga bulan 7 2013. Kenapa Ji dan Hezri? Bulan 7 kita tengok pesta ibadah. Lepas tu pesta sambut menantu. Lepas pesta sambut menantu, pesta periksa. Lepas pesta periksa, pesta budak nak cuti. Ini semua pening kepala ni. Tetapi kalau kita lihat dia sebagai pesta dalam hidup kita, dalam kita nak beribadah, insya-Allah kita boleh tempuh. Lepas dah budak nak periksa, budak akan exam. Mak bapak risau, budak risau, cikgu risau, sekolah risau. Lepas tu cuti. Cuti pun risau lagi. Ada yang lemas, ada yang terjun bangunan, ada yang kena gigit kerengga. Lepas tu sekolah naik. Semua membimbangkan. Tetapi kalau kita sebut sebagai pesta ibadah, bermula Julai 2012 sehingga Julai 2013, insya-Allah kita boleh tempuh, kita boleh depani. Kerana apa? Manusia mengapa masih bermuram durja. Ini sastra sikit. Hayung tangan ke langit terbuka, kumpulkan segala tenaga, kebalkan semangat yang ada. Kita baru bermula dan kita teruskan pesta ini sehingga Julai 2013. Baik, jadi setiap kali datangnya Ramadan, apabila kita mula berpuasa, kita selalu melihat itu sebagai satu permulaan untuk kita memanaskan badan kita supaya kita dapat mengekalkan momentum ibadah sepanjang tahun. Tapi kita dah pun, tahun lepas kita dah pun berpuasa dan begitu juga dengan tahun-tahun sebelumnya, insya-Allah. Tapi sampai sekarang ni rasanya momentum tu dah jatuh. Bila dah hujung minggu ni baru kita nak bangun balik. Jadi bagaimana kita boleh membangkitkan semula, kita nak semarakkan sebelum tibanya hujung minggu ni kita nak puasa. Mungkin kita boleh nak orang kata apa, panas kembali memori kita dari kita punya Ramadan yang tahun lalu tu. Sebenarnya kita dah berada di final lap. Pusingan yang terakhir. Tak boleh cakap BI sebenarnya. Pusingan terakhir. Pusingan terakhir dalam nak menuju Ramadan ini. Apa yang kita boleh buat? Khamis ini penentuan final. Final tak boleh. Penentuan untuk kita cipta momentum ni. Kita boleh puasa sunat hari Khamis ni ramai-ramai. Kita boleh puasa sunat. Rabu pagi, Rabu subuh kita boleh prepare untuk sahur. Persediaan untuk sahur. Tak boleh cakap BI. Jadi kita boleh mulakan momentum ini. Kita boleh mulakan dengan berpuasa sunat pada Khamis ni dan seterusnya. Khamis, Jumaat dah hari Saidul Ayyam, penghulu segala hari. Kita akan pakai wangi-wangian, Ji akan pakai baju cantik, Hezri akan pergi masjid awal dan bermulalah momentum tu. Tak ada masalah. Fiziknya kata apa, nak memulakan susah. Tetapi nak meneruskan itu mudah. Sebab tu kadang-kadang kita tengok hari-hari malas, hari-hari yang kita down tak boleh sebut, hari-hari kita lemah, kita akan susah nak bangun dan meningkat selepas tu. Tetapi bila dah rajin, dah ada momentum, insya-Allah kita boleh kekal. Sebab tu kita ada istilah paksa diri. Paksa diri, kita cuba puasa, kita cuba amalkan amalan sunat. Mula hari ini, Isnin buat sunat, Selasa bukan pergi sunat, Selasa buat amalan sunat lagi, hari Rabu teruskan dan insya-Allah pada hari Sabtu kita boleh cari momentum balik dan buat Ramadan pada tahun ini lebih bermakna daripada Ramadan yang sebelum-sebelum ini. Baik. Sebarang maklum balas dalam Facebook. Okey, ini dia saya nak bacakan sedikit ya. Sabar sekejap, dia tengah orang kata loading okey. Ada tu. Sekilah Yunus Yusof kata kita mengajak ke arah kebaikan, tak kiralah siapa orang itu, serulah ke arah kebaikan, jangan nak bezakan. Dan ada lagi ni, kena tunggu seketika. Jadi sementara nak muka laman Facebook ni dimuat turun ya. Jadi kita teruskan dengan perbincangan. Baik, adakah jika kita telah lupa Ramadan yang lalu, adakah itu bermakna Ramadan itu gagal bagi kita ataupun kita gagal selepas melalui ibadat puasa sepanjang Ramadan yang lalu? Ini belum masuk yang depan ni. Kita nak bangkitkan semangat kita supaya kita istiqamah sepanjang bulan. Tapi kita nak cerita yang lalu punya ni. Setahun lepas punya. Adakah jika kita dah lupa dengan ibadat yang lalu, kita pun dah jatuh daripada mungkin mengekalkan istiqamah sepanjang tahun, adakah itu bermakna kita telah gagal? Sebenarnya tak pernah gagal pun. Istilah gagal itu perlu kita buang jauh-jauh dalam hidup kita. Kenapa syaitan rajim, syaitan yang direjam pun tak percaya pada gagal, tak percaya pada berpuasa. Dia kata apa? Dia akan goda umat manusia, umat Adam ini sehingga akhir kiamat. Itu janji dia. Dia minta dengan Allah Ta'ala. Dia nak panjang umur yang pertama, dan yang kedua dia nak gagal. Dia nak gagal pula. Dia nak
pujuk rayu kepada keburukan. Jadi kita sebagai manusia yang sejahtera, kita perlu tengok balik penambahbaikan yang kita boleh buat. Dan saya risau kalau ada di kalangan saudara-saudari serta saya sendiri kalau tak sedar minggu depan nak puasa ni. Kita sedih lah. Sebab satu dunia dah bersedia, satu dunia sudah ada satu keinginan untuk menyambut pesta ini yang mana kita sebut sebagai ramai di kalangan manusia pada hari ini dia dah bersihkan pakaian-pakaian untuk beribadat. Dah bersihkan rumah-rumah ibadat, dah bersihkan masjid, surau, gotong royong, taman, komuniti, negara sendiri. Kita ada kempen Jalur Gemilang. Baguslah tu momentum untuk pesta merdeka dan merdeka dari dosa dan silap. Kita sambut kemerdekaan dan kita selarikan dengan Ramadan ini. Sebenarnya kita boleh bangun dan kita boleh buat lebih baik dengan hasrat supaya kita jadi manusia yang dapat rahmat Allah. Sebab tu kita perlu selalu muhasabah. Kita tengok sampai mana dah kita pada hari ini. Kita tengok bulan apa yang kita tempuh. Sebab tu kadang-kadang saya tulis berapa Syakban, berapa Rejab, berapa Syawal. Sebab kadang-kadang kalender Masihi senang kita ingat. Tetapi kalender bukan Masihi terlepas pandang. Sebab tu tak ada masalah untuk Hezri pendapat yang mengatakan bahawa bagaimana dengan puasa-puasa tahun lepas dan sebagainya. Tak ada masalah. Allah Ta'ala akan ampunkan selagi mana kita tidak syirik. Dosa kecil, dosa besar Allah Ta'ala ampunkan selagi mana kita tidak sekutukan dia. Dosa kering, dosa lampau Allah Ta'ala boleh ampunkan. Jangan kita memduakan dia. Sebab tu banyak-banyak baca surah Qul Huwallah kerana dalam surah tu kita memperbarui ikrar kita meyakinkan diri kita bahawa Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Don't worry, be happy. Jangan sedih, gembiralah. InsyaAllah. Itu dia seperti kata Halimah Samsudin, sesungguhnya bulan Ramadan itu mendidik jiwa dan nafsu agar menjadi insan yang menyucikan jiwa, bertambah kasih sayang pada fakir, menyintai ibadah, memenuhi rumah Allah. Semoga kekal istiqamah dan mudah-mudahan bertakwa. Itu kata Halimah Samsudin. Baik, terima kasih Sudi atas segala saran yang diberikan tadi. Semoga 4-5 hari sebelum menjelang Ramadan ini kita dapat siap sediakan diri kita sebaik mungkin Jadi masuk sahaja bulan Ramadan kita dah bersedia untuk melakukan ibadat tu sebanyak mungkin insya-Allah. Baik, terima kasih sekali lagi Encik Zuhdi Zakaria kerana sudi bersama kami di Selamat Pagi Satu Malaysia. Itu dia satu perkongsian yang sangat berguna untuk kita semua dalam kita nak menghadapi bulan Ramadan yang bakal menjelang beberapa hari saja lagi. InsyaAllah. Baik, kita akan berehat seketika dan sekembali nanti Bicara Citra akan membawakan satu drama bersiri terbaru untuk anda semua. Jangan ke mana-mana. Itulah Hezri, cukupkah sekadar selesa kalau awak lah? Selesa tu okey, selesa ni kita kena takrifkan juga selesa yang macam mana kalau macam kerusi yang selesa, baju yang selesa, baju yang selesa, ukur badan baju di badan sendiri, katil yang selesa sampai tak nak bangun. Itu lainlah kereta rumah apa semua dari segi material, tapi sedar ataupun tidak kita semua ada zon keselesaan yang mengelilingi diri kita. Ada yang menyebabkan mungkin kita tidak mampu untuk berganjak ke hadapan kerana kita terlalu selesa di dalam ruang lingkup keadaan kita yang semasa. Jadi sempena bulan Ramadan ni juga kita digalakkan untuk melipat gandakan usaha kita baik dari sudut amal ibadah dan juga urusan seharian kita Jadi sama-sama kita cetuskan pemikiran bagaimana kita boleh melangkah lebih jauh dan tanya diri kita sendiri cukupkah sekadar keselesaan yang kita ada sekarang ni. Bukan apa, ramai orang kata kebanyakan daripada kita ni sudah rasa selesa kerana menganggapkan berada di dalam comfort zone, tidak perlu berbuat sesuatu yang mungkin di luar jangkaan sendiri, di luar kemampuan sendiri kerana sudah berasa selesa dengan apa yang dimiliki. Jadi jika anda ada sebarang kemusykilan, anda boleh hubungi kami di talian 03-282-8578 atau 03-228-28579 dan juga melalui Facebook Selamat Pagi Satu Malaysia untuk kita berbincang bersama dengan tetamu kita di studio pada pagi ini, Saudara Muhammad Zuhdi Zakaria, konselor profesional di bawah Lembaga Konselor Malaysia. Selamat pagi, selamat datang. Assalamualaikum, salam Ramadan. Terima kasih ATM. Sama-sama. Baik, kita selalu cerita pasal comfort zone dalam istilah bahasa Inggerisnya ataupun kalau kita huraikan dalam bahasa Melayu, zon keselesaan.
Zudi, terangkan apa maksud zon keselesaan yang sebenarnya. Baik, terima kasih kepada RTM, terima kasih kepada G dan Hazri. Sama-sama. Comfort zone ni ada dua lah pada pertimbangan saya yang saya nak kongsi pada hari ini. Dia ada yang baik dan ada yang tak baik. Yang baik ni adalah comfort zone yang lebih kepada kebaikan. Ya. Selesa untuk jadi lebih baik. Itu yang baik. Yang tak baik selesa untuk tidak bergerak. Itu kita sebut sebagai kurang baik. Kerana apa? Kerana memang secara fitrahnya manusia tidak suka risiko. Ini fakta, bukan auta. Manusia tak suka risiko. Manusia tidak suka terancam. Manusia tak suka bahaya. Manusia tak suka kritikan. Adakah itu sihat? Tak sihat. Walaupun begitu, orang yang sejahtera yang kita sebut sebagai boleh tumbuh, kenal diri, dia akan bergerak ke arah tahap yang lebih tinggi. Kerana apa? Dia tahu apa yang dia ada itu tidak cukup untuk bersaing dalam dunia yang cemerlang. Apa yang ada tidak cukup untuk dia jadi seperti zaman sekarang yang kita sebut sebagai zaman sains dan teknologi. Dan itu yang kita nak kita bincang pada hari ini, supaya kita keluar daripada zon selesa, buat kebaikan yang lebih baik daripada yang kita dah buat, dan kita belajar kemahiran-kemahiran baru. Nescaya kita akan rasa hidup ni satu perjalanan. Perjalanan yang bermakna bagi Hazri dan Ji serta semua manusia yang nampak selesa dalam keadaan yang positif. Jadi macam mana kita nak menampakkan keselesaan dalam bentuk positif tu sedangkan kita dah rasa selesa? Macam mana kita nak mengubahnya? Baik, kita boleh ubah dalam banyak cara. Yang pertama sekali, kepercayaan kita kepada hidup tu. Hidup ni apa? Hidup kalau orang yang beragama seperti Ji dan Hazri serta saya, insya-Allah penonton-penonton di rumah, kita percaya hidup ni untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia untuk beribadat. Dalam nak beribadat, kita tengok balik dalam agama. Ji dan Hazri, apa yang agama kata? Hiduplah seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun. Dan beribadatlah seolah-olah esok kamu akan mati. Sebab tu saya nak ingatkan diri saya serta yang menonton pada hari ini, kita boleh ubah dari segi pandangan kita terhadap hidup. Hidup ni apa? Hidup ni adalah pesta tempat untuk kita berbuat kebajikan. Walaupun kita buat kebajikan yang banyak, akhirnya kita ditakdirkan masuk neraka. Itu bukan hak kita sebenarnya. Allah Ta'ala punya hak. Tetapi ingatlah, Allah dah kata dia tidak zalimi hamba-hambanya. Dan biasa yang zalim siapa? Diri sendiri. Manusia yang menzalimi dirinya sendiri. Dengan cara apa? Tak nak berubah, duduk dalam keadaan zon selesa, degil, kita sebut degil lah. Orang lain semua belajar, semua ceburi bidang baru. Bukan bidang pengacaraan saja, bidang masak, bidang perkahwinan, bidang semua, bidang-bidang kritikal yang kita sebut sebagai tumbuh untuk berjaya di dunia dan di akhirat. Baik, jadi bagaimana zon keselesaan ini mula memerangkap kita sehingga kita tidak lagi boleh keluar daripada zon tersebut untuk melangkah ke depan? Baik, saya percaya beginilah Hazri. Bila